Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currentsville MY. Isu kerosakan jalan utama dari Kudat ke Kota Kinabalu kembali menjadi topik hangat selepas pemuda warisan menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap kegagalan seorang adun gagasan rakyat Sabah GRS Ben Chong Chen Bin dalam menangani masalah ini. Ketua Pemuda Warisan Terence Au meluahkan kekecewaannya dengan menyatakan bahwa sebagai seorang adun kerajaan, Chong memiliki kuasa dan akses kepada pihak berkuasa untuk menyelesaikan isu tersebut. Namun, tindakan Chong hanya terhad kepada mengeluarkan kenyataan tanpa langkah tegas yang nyata. Menurut Chong, jalan tersebut berada di bawah tanggung jawab Kerajaan Persekutuan yang telah melantik sebuah syarikat konsesi untuk menyelenggara dan membaikinya. Dalam satu kenyataan, beliau menjelaskan bahwa arahan telah diberikan kepada syarikat tersebut supaya memberi keutamaan kepada kerja-kerja pembaikan jalan berkenaan. Bagaimanapun, beliau mendakwa kerja-kerja tersebut tertangguh akibat keadaan cuaca yang tidak menentu serta hujan lebat yang berlaku baru-baru ini. Sebagai langkah lanjut, Chong juga mencadangkan kepada kerajaan supaya menamatkan kontrak mana-mana syarikat yang gagal melaksanakan tugas mereka dengan berkesan. Namun, kenyataan ini tidak meredakan kritikan daripada Terence Au yang mempersoalkan mengapa Chong perlu menghantar surat rasmi kepada Menteri Kerja Raya Alexander Nanta Linggi sedangkan masalah jalan tersebut masih belum selesai. Menurut Terence, apa yang diperlukan oleh rakyat adalah tindakan segera, bukannya surat ataupun cadangan. Beliau turut meminta Chong untuk memberikan tempo masa yang jelas bagi kerja-kerja pembaikan tersebut kerana jalan yang rosak ini bukan saja menyusahkan pengguna, tetapi juga mengancam keselamatan mereka. Lubang-lubang besar dan permukaan jalan yang tidak rata boleh mengakibatkan kemalangan serius serta merosakkan kendaraan pengguna jalan raya. Lebih daripada itu, Terence turut menyindir Chong dengan merujuk kepada tindakannya melompat parti untuk menyertai GRS. Beliau menegaskan bahwa apabila seseorang pemimpin melompat parti untuk bersama kerajaan, ia seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Malangnya, menurut Terence, tindakan Chong seolah-olah hanya terhad kepada retorik politik tanpa menyelesaikan masalah asas yang dihadapi oleh rakyat di kawasannya. Sebagai rekod, Ben Chong meninggalkan Parti Warisan pada Februari tahun lalu untuk menyertai GRS yang kini menjadi sebahagian daripada gabungan Kerajaan Negeri Sabah. Perdebatan ini membuka persoalan yang lebih besar mengenai isu jalan raya di Sabah yang sering kali menjadi tajuk perbincangan namun tidak pernah menemui penyelesaian tuntas. Jalan-jalan utama yang menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar utama sering kali rosak teruk akibat hujan lebat dan penyelenggaraan yang tidak konsisten. Malah, isu ini bukan saja berlaku di kawasan Kudat Kota Kinabalu, tetapi juga di kawasan-kawasan lain seperti Sandakan, Tawau, dan Lahad Datu. Masalah ini mencerminkan kelemahan dalam pengurusan dan pelaksanaan proyek infrastruktur di Sabah. Meskipun banyak janji dibuat oleh kerajaan negeri dan persekutuan, keadaan jalan raya di negeri ini tetap jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia. Isu ini sering dikaitkan dengan kelemahan sistem pelantikan syarikat konsesi. Syarikat-syarikat yang dilantik untuk menyelenggara jalan raya seringkali gagal menjalankan tugas mereka dengan berkesan, sama ada disebabkan oleh kekurangan keupayaan atau kelemahan dalam pengawasan oleh pihak berkuasa. Langkah Ben Chong untuk mencadangkan penamatan kontrak syarikat yang gagal melaksanakan tugas mereka adalah wajar, tetapi ia seharusnya diiringi dengan tindakan yang lebih pantas dan konkret.
rakyat Sabah sudah lama letih dengan alasan seperti cuaca buruk yang seringkali digunakan sebagai justifikasi untuk kelewatan proyek. Persoalannya, sejauh mana pemantauan dan tindakan penguatkuasaan dilakukan terhadap syarikat konsesi ini? Adakah terdapat audit yang telus untuk memastikan mereka benar-benar menjalankan tanggung jawab mereka? Selain itu, tindakan bencong menghantar surat kepada menteri juga menimbulkan persoalan tentang keberkesanan komunikasi antara kerajaan negeri dan persekutuan. Jika masalah ini sudah lama berlarutan, mengapa langkah proaktif tidak diambil lebih awal? Mengapa hanya sekarang surat tersebut dihantar? Ini menimbulkan persepsi bahwa tindakan tersebut lebih kepada langkah untuk meredakan kritikan, bukannya penyelesaian jangka panjang. Dalam konteks yang lebih luas, kritikan pemuda warisan terhadap bencong juga membawa kepada isu yang lebih besar, yaitu politik lompat parti. Tindakan Chong meninggalkan warisan untuk menyertai GRS adalah sebahagian daripada gelombang politik lompat parti yang seringkali berlaku di Sabah. Namun, adakah tindakan seperti ini benar-benar membawa manfaat kepada rakyat atau ia hanya mencerminkan kepentingan pribadi dan peluang politik? Rakyat Sabah seringkali menjadi mangsa permainan politik sebegini. Pemimpin yang melompat parti seringkali berjanji bahwa tindakan mereka adalah demi kebaikan rakyat. Tetapi realitinya, banyak masalah asas seperti jalan rusak, bekalan air, dan elektrik masih tidak diselesaikan. Perlukah rakyat terus mempercayai pemimpin yang kerap menukar pendirian politik mereka? Untuk isu jalan raya ini, persoalan yang lebih mendalam perlu ditanya. Mengapakah kerajaan negeri dan persekutuan masih gagal menangani isu infrastruktur di Sabah walaupun negeri ini kaya dengan sumber asli? Adakah ada ketirisan dalam peruntukan yang menyebabkan proyek-proyek seperti ini tidak dapat dijalankan dengan baik? Sebagai pengguna jalan raya, rakyat Sabah berhak untuk mendapatkan infrastruktur yang selamat dan berkualitas. Pemimpin yang diamanahkan untuk menjaga kebajikan rakyat harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isu ini. Kegagalan menyelesaikan masalah ini bukan saja mencerminkan kelemahan pengurusan, tetapi juga mengorbankan nyawa dan keselamatan rakyat. Mari kita lihat isu ini dari sudut pandangan yang lebih kritikal. Apakah langkah sebenar yang boleh diambil untuk memastikan masalah ini tidak terus berulang? Adakah penglibatan masyarakat dalam proses pemantauan proyek boleh menjadi penyelesaian? Bagaimana pula dengan keperluan untuk reformasi sistem tender dan pelantikan kontraktor? Apakah pendapat Anda? Adakah Anda bersetuju dengan kritikan pemuda warisan terhadap bencong? Atau adakah Anda merasakan isu ini lebih kompleks dan memerlukan penyelesaian yang lebih menyeluruh? Mari kita bincangkan isu ini di ruangan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe pada channel ini Currents VMY untuk mendapatkan lebih banyak analisis mendalam dan isu terkini. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.